Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, hadirin yang dihormati sekalian. InsyaAllah pada tengah hari ini sebelum kita menunaikan kewajipan untuk solat Jumaat, kita berkongsi beberapa maklumat, kita ulang kaji sedikit beberapa hukum asas berkenaan dengan Ramadan dan puasa yang sedang kita berada di dalamnya, yang mudah-mudahan perkongsian ini sedikit sebanyak memperkemaskan lagi kualiti ibadah puasa kita. Yang pertama, secara ringkasnya kita lihat rukun puasa. Rukun adalah iaitu satu tulang belakang kepada sesuatu ibadah. Jika tiada rukun ataupun tak komplit sempurna rukun itu, maka tidak sah ibadah itu. Dalam konteks ini adalah puasa. Yang pertama adalah niat. Puasa yang kita puasa ini mesti ada niat ataupun intention, niat kepada puasa itu. Kalau kita lihat pada matan yang ditulis dalam rujuk kitab Imam Syafi'i, antaranya Safinatun Najah dan sebagainya, niat itu maknanya niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Yang pertama, mesti ada niat. Kita puasa siang ni, malam tadi mesti ada niat. Dan apa makna niat? Niat itu maknanya qasdu syai'an mu'tarinan bi fi'lih. Ada lintasan dalam hati kita yang kita nak puasa esok hari tu, puasa Ramadan ni. Enough, cukup dah, memadai. Yang tu imam duk ingatkan kita malam-malam tarawih tu, lepas tarawih tu, itu yang official, yang ulama ajar, nawaitu samaradin haziz sanatilillah ta'ala semua tu, itu yang susunan ayat yang disusun untuk kita kemaskan niat. Tapi niat itu ada lintasan hati, memadai dah. Contohnya, kalau orang yang terlupa niat, contohnya lah dia kata dia terlupa niat. Malam tadi dia tak ingat nak niat, kemudian dah pukul 9 pagi, dia kata macam mana ni puasa saya ni, puasa Ramadan ni. Maka benda tu kita kena tengok qarinah niat itu, penunjuk aras niat itu ada tak kat dia. Contoh apa? Kita tanya dia bangun sahur tak? Dia kata bangun sahur. Apa tujuan Haji bangun sahur? Nak tahan lah, bagi larat sikit puasa siang hari tu. Itu dah ada niat lah tu. Hendak bagi faham dengan elok. Sebab ada orang dia faham kata kena ada lafaz nawaitu sawma ghadin apa semua tu. Jadi itu lafaz, macam juga dalam solat, usalli fardhu zuhri, itu lafaz yang diajar. Tapi maksudnya niat dalam hati ada lintasan masa kita angkat takbir itu memadai dah. Supaya kita faham maksud niat itu. Kalau dia tak bangun sahur macam mana pula? Dah lupa niat, dia kata sahur pun tak bangun, terlepas dengar-dengar azan subuh je. Maka tengoklah elemen kepada yang berkaitan. Contohnya semayang, kita tanya dia, Haji semayang tarawih kat mana semalam? Surah Nurul Ikhlas. Lepas tarawih pergi mana? Dia tersinggah kedai tombiam kat ujung tu. Buat apa? Beli tombiam sikit, dia kata. Bagi semangat sikit makan sahur. Duk main kicap telur tak boleh pergi, dia kata. Maka dia beli sahur, dia beli tombiam tu untuk apa? Untuk prepare nak boleh bangun sahur. Maka memadai, cukup. Itu maknanya dia beli tombiam tu dengan niat tombiam ni dia nak makan untuk bangun sahur supaya dia larat untuk puasa siang hari. Lintasan hati sudah ada untuk kita faham dengan baik dalam makna niat ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, lailan likulli yaumin, mesti niat pada malam hari. Ini perbezaan mazhab. Imam Malik, enough, cukup dengan sekali niat untuk sebulan. Tapi Imam Syafi'i, dia mesti niat pada setiap malam. Ada hujah dan ada huraiannya lah. Tapi poinnya, walau bagaimanapun terpulang pada kita lah. Kalau kita nak selamat, kita sekali ada niat untuk sebulan. Yang terbaiknya setiap malam kita niat, tak habis modal apa pun, lintasan di hati kita untuk kita puasa esok hari. Dan yang ketiga, kalau kita tengok dalam matan dalam bab rukun ini, iaitu pada puasa yang wajib. Puasa sunat tak apa, puasa wajib mesti niat pada malam hari. Maka puasa yang wajib ni ada 4. Yang pertama, puasa wajib, puasa Ramadan yang kita tengah puasa ni. Yang kedua, puasa wajib, puasa qada Ramadan. Yang qada Ramadan ni mungkin ada, kita kena betulkanlah kalau ada pasangan kita
anak perempuan kita atau kita sendiri yang nak kena qada puasa ni kerana sakit dan sebagainya, maka kena ingat bila nak qada nanti bulan lepas raya nanti, maka qada yang puasa ni namanya puasa yang wajib, maka mesti ada niat di malam hari juga. Ada orang dia silap sikit, dia mungkin tak apa nak jelas. Contohnya dia bangun pagi, tak ada benda nak makan, nak breakfast. Dia pun pergi kerja, buat kerja, sibuk kat pejabat. Tengok-tengok jam dah pukul 10 pagi dah. 10 lebih dah dia kata dia malas nak pergi kafe, malas nak pergi beli kat kantin ataupun kat kedai. Dia pun dalam hati dia kata kalau macam ni alalang puasa je lah. Dah pukul 10 lebih dah ni. Lagipun ada 5 hari Ramadan lepas dia tak puasa, nak kena ganti. Maka pukul 10 lebih pagi tu baru lintasan hati tu ada. Maka dia beritahu kat suami dia, contoh perempuan ni dia nak kena qada kerana period. Maka suami ni dia kena tanyalah, awak nak puasa pagi ni, hari ni awak ada niat tak semalam? Isteri kata saya tak niat pula bang, tak terfikir pun nak puasa hari ni. Cumanya sebab tadi tak breakfast, lepas tu malas nak pergi kantin, alang-alang dah pukul 10 lebih ni, puasa je lah. Maka kalau dia puasa sunat tak apa. Kalau puasa yang wajib, tak boleh lah sebab dia tak ada niat pada malam hari. Maka suamilah yang kena betulkan. Kalau ada isteri ataupun anak perempuan yang begini, kalau dia nak puasanya, biasanya puasa yang ganti kerana period ataupun kalau lelaki ni kerana uzur dan sebagainya. Yang ketiga, puasa yang wajib adalah puasa nazar. Dan yang keempat, puasa yang wajib adalah puasa bayar kafarah. Puasa bayar kafarah ni bahasa mudahnya bayar saman. Dia ada satu kesalahan yang dia buat dalam agama, dalam syariat, maka punishment dia, hukuman dia ada. Dua lah secara umumnya. Pertama, kesalahan kena ganti bayar saman puasa. Ini antaranya adalah kerana bersetubuh siang hari bulan Ramadan ini, maka punishment yang Allah kata dalam Quran, syahraini mutatabi'aini. Dia punya saman dia, dia punya kafarah dia 2 bulan puasa berturut-turut, continuously, berterusan, kerana mutatabi'aini kata Allah. Kalau hari ke-58 dia puasa, tiba-tiba gastrik, dia tak boleh nak puasa hari tu, dia kena repeat balik daripada hari yang pertama. Nanyalah, so kemanangan ni kena elakkanlah di bulan Ramadan siang hari ni. Maka sebab itulah banyakkan iktikaf, duduk di masjid dan sebagainya. Ini antara cara nak mengelaklah itu, sebab itu ditunjuk sendiri oleh Nabi SAW. Secara ringkasnya, hadirin yang dihormati, ada orang tanya macam mana kalau dia buat helah sikit. Dia buka dulu puasa, minum air, ikan makan, pukul 3 petang, pukul 2 petang. Lepas tu dia bersama dengan pasangan dia. Adakah dia kena juga kafarah 2 bulan tadi? Kata Imam Nawawi antaranya, boleh rujuk juga dalam kitab Fiqh Manhaji, dia tetap kena puasa juga, ganti, iaitu kafarah 2 bulan turut dan plus 1 hari yang dia tak puasa tu tetap kena juga, walaupun dia membatalkan dulu puasanya dengan makan dan minum. Tetapi ada 2 keadaan yang syarak memberi kelonggaran kalau dia batalkan puasa dan tak kena, dan jika dia berlaku persetubuhan dengan pasangan dia di bulan Ramadan siang hari, dia tak kena bayar saman 2 bulan berturut-turut, sekadar kena qada hari yang dia tinggal itu 2 orang, 2 kumpulan jenis manusia. Ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Allah kata maridan au ala safarin. Orang yang sakit dan orang yang musafir. 2 ni Allah memang bagi keistimewaan untuk dia, diharuskan berbuka. Macam mana pula konteks dengan bersama dengan pasangan ni? Yang pertama begini, disebut oleh fuqaha, pertama, dia ni buka puasa kerana sakit dia, dan dia tak terfikir pun tentang bersama dengan pasangan tu. Tapi doktor yang advice, doktor yang nasihat, kerana kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu satu benda, kena tanya orang yang pakar dan bidang ahli dia. Sebab kesihatan ni kena tanya doktor dah. Doktor pun kata, Haji, kalau Haji puasa juga bahaya kesihatan Haji. Dia pakar, dia kata macam tu. Berdasarkan bacaan dia, darah dia, jantung dia, gula, whatever lah, apa yang ada pada orang tu, doktor advice tak boleh puasa baru pukul 9 pagi. Dia ni pun duk kerah juga nak puasa. Dia orang baik, orang jaga ibadah. Doktor tu kata kalau Haji nak puasa juga tak apalah, tapi malam ni prepare lah, siap-siap. Beritahu kat orang masjid, tanah kubur, kan, van jenazah, kan, malam ni boleh buat prepare nak tahlil. Pasal apa? Yalah, Haji kalau terus juga risiko mati ni tinggi ni. Dia kata, saya ikut doktor ni. Dia pun buka puasa, makan ubat doktor bagi. Dengan izin Allah sembuh. Pukul 12 sembuh dah. Petang tu nak sampai ke maghrib ada 7 jam lagi. Dia tengok orang rumah dia geram dia. Dia pun bersama dengan pasangan dia.
Asal dia buka puasa, jadi dia tak teringin pun nak buka. Doktor yang suruh sebab masalah kesihatan dia. Dan itu memang matlamat asal dia. Maka jika berlaku keadaan begini, dia tak kena bayar kafarah. Dia sekadar kena qada hari yang dia tinggal itu je. Dan yang kedua, orang yang musafir. Maridan aw ala safarin, kata Allah Al-Baqarah 184 itu, dia musafir. Musafir hari ni mungkin tak penat. Tengok kereta tuan-tuan tu daripada Perlis pergi ke Johor tu tak rasa apa pun. Contohnya dia naik flight, dia naik kapal terbang. Pukul 5 pagi sibuk kat airport nak check in, kelang-kabut urusan, tak dan nak sahur, azan subuh. Dia kata sudah lepas dah waktu sahur. Dia pun naik flight makin tinggi, makin berangin, muntah. Sedangkan dia banyak urusan di tempat yang dia nak pergi tu. Maka memang Allah bagi kelonggaran orang yang travel, orang musafir ni untuk berbuka. Dia pun buka kerana tujuan asal dia, kerana nak pergi kuat badan dia. Sebab bila dia pergi kat tempat tu, banyak urusan dia nak buat. Kalau duk main muntah tak larat macam ni, banyak benda tak boleh selesai. Dan Allah bagi keharusan untuk dia berbuka. Dia pun buka puasa, pergi tempat yang dia nak pergi tu, selesai urusan. Petang tu, macam tadi juga, dia teringin kat pasangan dia, bersama dengan pasangan dia. Ini juga keadaan tu tidak kena kafarah 2 bulan sekadar, qada pada hari yang dia tinggalkan itu saja. Itu pengecualian yang kita boleh lihat dalam pandangan fiqh tentang isu ni. Kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu tentang bagaimana puasa yang kena qada dan puasa yang tak kena qada tapi kena fidyah. Beberapa keadaan begitu. Yang pertama, orang yang tak boleh puasa penuh Ramadan ni kerana kerana sakit dia, tapi sakit dia boleh sembuh. Gastrik, makan ubat, makan sikit lega lah. Migraine, contohnya lemah sikit hari tu, dia boleh puasa tapi dia kena makan sikit, makan hari tu dia terpaksa off, dia punya terpaksa tak boleh puasa. Tapi esok lusa dia boleh puasa balik. Maka ada beberapa hari yang dia tak boleh puasa dalam Ramadan itu. Perempuan yang period, perempuan yang baru lepas berdapat anak, melahirkan anak dalam pantang, darah nifas. Maka mereka ini kategori orang yang kena ganti balik lepas puasa nanti. Lepas raya nanti dia kena qada balik. Maka bila Ramadan 2021 lepas, katakanlah ada 5 hari orang macam ni tak boleh puasa, dia ada 11 bulan untuk qada balik. 11 bulan sebelum jumpa Ramadan kali ni. Katakanlah dia hanya sempat qada 3 aja. 3 hari je. 2 hari lagi ni tak ada nak qada, jumpa dah Ramadan kali ni. Maka dia 2 keadaan, 2 benda yang dia kena buat. Pertama, dia tetap kena qada baki 2 hari lagi tu. Carry forward, bawa ke bulan lepas raya nanti tetap dia kena ganti juga 2 hari yang dia tak habis lagi daripada Ramadan lepas tu. Dan yang kedua, dia dikenakan fidyah. Kenapa? Sebab 11 bulan yang diberi peluang tu dia tak manfaatkan, dah jumpa Ramadan kali ni, maka dia kena fidyah ikut cupak beras. Secupak beras ni lebih kurang RM4. Amount yang tepat, tuan-tuan kena buka laman web zakat lah, Lembaga Zakat Selangor. Contohnya dalam negeri tuan-tuan ni, dia ada maklumkan berapa harga secupak beras semasa. Katakanlah RM4, kali 2 hari yang tak habis tadi tu, maka RM8. RM8 ni nak bagi kat siapa? Bagi dekat asnaf. Jangan salah tuan-tuan, ada orang pergi buh dalam tabung masjid. Tabung masjid bukan asnaf. Dia kata dia bagi kat anak yatim kat taman dia. Anak yatim bukan asnaf. Kadang-kadang anak yatim tu lebih kaya boleh tuan-tuan lagi. Dah mak ayah dia tinggal berjuta duit dah itu. Dia nak kena 8 golongan asnaf tu. Tapi ada masjid dan surau yang advance. Banyak tempat dah saya jumpa. Tabung masjid ni dia memang asingkan. Warna pun asing, tulis pun clear untuk asnaf. Maka orang yang nak bayar fidyah ni dia tak pergi jabat zakat pun, dia bubuh kat tabung tu ya, kerana tahu ni memang channel ni untuk asnaf. Maka jawatan kuasa surau dan masjid ni yang kena amanah untuk bagi. Dan benda ni untuk memudahkan orang. Dia kata kan kena ijab kabul. Aku bagi zakat, orang terima zakat, itu sunat je. Itu kena faham balik, dalam bab rukun itu sunat saja kita ada lafaz ijab dan kabul. Tapi niat kita masukkan RM8 tu untuk tabung ni apa? Fidyah aku yang 2 hari tak habis puasa ganti hari ni, tabung masjid ni memang tulis untuk asnaf. Maka kita berserah kepada amanah yang dibagi kepada penduduk untuk jawatan kuasa surau ni, yang buat tabung tu. Ada masjid yang buat macam tu, ada masjid yang dia hanya tulis tabung masjid umum je, terpulang kat jawatan kuasa lah. Itu secara umumnya yang pertama. Yang kedua, orang yang tak boleh puasa kerana sakit yang memang tak ada harapan pulih. Yang tadi ada harapan pulih, yang ni tak ada harapan pulih. Yang bagi tahu tak harapan pulih ni doktor je. Bukan kita mana-mana ni, tengok ayah tua sangat tak harapan pulih ni, tak boleh hang siapa. Doktor kata, pakar yang mengatakan ayah encik, mak encik, datuk encik ni, nenek kepada encik ni, kalau ikut gaya apa semua ni memang tak ada harapan pulih. Macam ni lah keadaan yang sampai meninggal, bertahan dengan ubat dan sebagainya.
Dia nak puasa wajib ni pun dia tak larat. Dia pun berharap dengan ubat dan sebagainya. Maka dia nak qada pun tak mampu, dah wajib pun tak mampu. Maka orang itu, keluarga tolong bayarkan fidyah untuk dia berapa hari yang dia tak boleh puasa. Contohnya memang 30 hari tak boleh puasa. Maka 30 hari kali RM4 lah. Nak kena tunggu habis Ramadan ke? Tak payah lah pun boleh bayar dah. RM30 kali 4 sebab memang tahu dia tak larat dah nak puasa tu. Maka itu namanya fidyah. Tak perlu nak qada tuan-tuan lah, sebab dia memang tak larat. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, wanita. Isteri tuan-tuan, anak perempuan tuan-tuan yang mengandung atau menyusukan bayi. Dalam pandangan fiqh kata umur bayi itu bawah 2 tahun. Lagi dia ambil kesempatan pula. Nyusu tapi umur anak 5 tahun dah. Tak boleh tu. Ni umur anak bawah 2 tahun dan atau keadaannya ibu tu mengandung. Dia pregnant atau dia menyusu bayi. Yang dia ni kalau puasa, risiko pada bayi dalam kandungan. Dia kadang-kadang larat. Ada isteri tuan-tuan mungkin ada pengalaman ni. Dia larat je. Okey je. Tapi bacaan HB, darah, gula dan sebagainya, risiko kepada bayi dalam kandungan. Doktor kata memanglah puan larat. Tapi bayi ni risiko ni kalau puan mengandung juga. Maka dia pun tak puasa hari tu. Ataupun menyusu badan. Kalau dia menyusu, risiko kat bayi susu tak cukup untuk dia, untuk baby tu menyusu. Maka orang ni buka puasa, tak puasa kerana kandungan ni atau bayi yang disusu. Maka ini pandangan yang pelbagai. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, kena qada berapa hari yang dia tinggal dan kena bayar fidyah. Kerana dia tak puasa bukan kerana dia, tapi kerana budak ataupun anak dari tu. Imam Ibn Abbas, Ibn Umar, dua sahabat Nabi ni kata, hanya sekadar bayar fidyah saja. Kalau nak qada puasa macam mana? Dah dia mengandung, lepas mengandung nanti nak menyusu pula. Nak qada macam mana? Tak selesai lah masalah tu, kesian juga tak habis masalah tu. Maka itu pandangan fiqh yang terpulang pada kita lah. Bagaimana kita nak pegang ni dalam bab ni, kita kena berlapang dada. Dan yang keempat, bagaimana orang yang tak sempat ganti puasa, Allah cabut nyawa dia meninggal, mati. Maka kita sebagai waris ni kena tahulah, suami atau isteri atau anak-anak, cucu, yang kena tahu bahawa berapa hari yang orang yang meninggal ni, keluarga kita ni yang dia tak sempat ganti lagi. Contoh ayah kita ke atuk kita ke siapa meninggal, yang ni contohnya mak kita beritahu, dia kata ayah engkau meninggal ni ada 5 hari, hari tu Ramadan tak puasa. Biasalah umur dia tu kadang-kadang larat, kadang tak larat. Hari tak larat tu dia tak puasa lah, ada 5 hari lagi tak ganti tu. Maka anak beranak nak buat macam mana? Ambil harta dia, harta hasil mati tinggal namanya harta pusaka tu. Sebelum nak faraid ni, antaranya kira dulu berapa hari. Katalah 5 hari orang yang meninggal tu tak sempat nak qada, nak ganti puasa, dia meninggal. Maka bukan ganti dengan qada. Salah. Ada orang dia bahagi adik-beradik. Alung sehari, angah 2 hari, ucu 2 hari, dah tak adil. Alung sehari ya, halin semua 2 hari. Betul tak betul lah tu. Sekadar bayar fidyah. Katalah 5 hari kali 4, RM20. RM20 tu bahagilah adik-beradik 3 orang. Collect lah seorang RM2-3 untuk bayar fidyah kepada ayah ataupun siapa yang mati tu. Juga diberi kepada asnaf, jangan bagi kepada tabung masjid. Tabung masjid kena clear sebab ada orang dibibur tabung masjid. Tu yang saya kata, saya ulang banyak kali tu. Kalau tabung masjid tu clear memang untuk asnaf tak apa, tapi semata-mata umum, kerana kita kena jelas tu bukan asnaf supaya nak selesai tanggungjawab kita dengan agama ni. Okay, itu yang kedua tentang qada dan fidyah. Kita pergi pula kepada zakat fitrah. Ni khutbah hari ni dia pasal zakat fitrah. Jadi saya tengok tadi Jais punya teks ni, ada beberapa perkara yang saya top up sikit daripada tak ada dalam teks yang kita akan dengar sekejap lagi. Siapa nak kena bayar zakat fitrah ni? Yang wajib bayar zakat fitrah orang yang hidup pada malam raya sampai sebelum solat raya. Cemarah muka kat saya tuan-tuan. Jangan serius sangat. Contoh macam ni tuan-tuan. Kita buat macam ni. Orang tu dia 30 Ramadan kalau ikut kalender hari Isnin. Okey. Petang tu pukul 7 suku contohnya lah, buka maghrib masuk 7 suku. Maknanya masuk 1 Syawal. 7:10 minit, 5 minit sebelum maghrib, kawan ni duduk menyandar sementara nak tunggu buka puasa tu, duduk doa. Budak main meriam belakang rumah, terkejut, heart attack, mati sebelum raya masuk 1 Syawal. Maka waris tak wajib bayar zakat untuk dia sebab dia tak sempat jumpa 1 Syawal. Kalau dah bayar, contoh ramai dah bayar kan, fiqh bincang, boleh pergi minta balik. Amin, pulang balik ayah saya punya itu tu. Ini memang tak hidung masin lah, tapi fiqh dah bagi clear saya sebab wajib tu tak kena lagi kat dia.
Tak apalah, tapi nak bagi faham kata hukum tu. Contoh kedua pula. Azan je maghrib hari Isnin ni, masuk 1 Syawal, masuk tarikh baru dengan maghrib. Masuk je azan maghrib, kita pun buka puasa. Terakhir tu, malam tu tak ada tarawih, makan kurma, tertelan dengan biji kurma, mati malam tu juga. Lepas buka puasa, maka dia kena bayar zakat fitrah sebab dia sempat hidup dalam Syawal sekejap. Bukan dia lah, dia mati dah, waris tolong pergi bayar bagi kat dia lah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga contoh nak bagi faham, isteri tuan-tuan atau anak tuan-tuan melahirkan anak lepas maghrib, antara maghrib malam raya tu sampai ke semayang raya pagi esok. Dalam tempoh tu katalah dia melahirkan anak, bayi yang dilahirkan tu juga termasuk kategori yang tuan-tuan sebagai waris yang kena bayar zakat untuk dia juga. Sebab dia sempat hidup pada malam raya tu. Tapi kalau isteri tuan-tuan beranakkan anak, lahirkan anak pukul 10 pagi, 1 Syawal, orang duk beraya. Pergi ziarah-ziarah, dia pun beranak pukul 10 pagi, orang semayang raya balik lah, ada makan ketupat tu. Budak tu tak dikenakan zakat fitrah kerana dia tak sempat hidup pada malam raya maghrib tu sehingga semayang raya pada pagi tu. Dan yang kedua, siapa yang kena bayar zakat ni fitrah? Zakat harta lain, zakat emas lain, zakat perniagaan lain, zakat pendapatan lain. Itu ada dia punya haul dan nisab setahun dan amount dia lebih kurang 20,000. Zakat fitrah ni, kerana fitrah ni maknanya fitrah, raya Aidilfitri. Raya kan kita nama raya Aidilfitri kan. Fitri tu makna balik kepada fitrah. Kita kembali kepada fitrah kita. Boleh makan siang hari, minta maaf boleh bersama dengan pasangan siang hari. Benda tu tak boleh bulan Ramadan. Maka bila balik kepada fitrah asal, agama ni syaratkan kena bayar zakat. Ni hang dah balik kepada asal hang fitrah asal ni, maka bayar zakat, namanya zakat fitrah. Dan siapa yang kedua kena bayar zakat fitrah ni? Orang yang pada malam raya sehingga ke pagi raya tu dalam kediaman dia ada benda untuk dia makan. Cukup itu je. Tengok gaya muka tuan-tuan ni bukan ada terlebih-lebih makanan hak ada nak makan tu. Maka orang tu dia kena bayar zakat. Kalau tak ada langsung dia tunggu orang mai bagi zakat untuk dia lah sebab dia terlalu susah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang di bawah tanggungan seseorang. Kalau kita ada isteri, ada anak-anak, kalau ikut uruf kita umur 18. Al-adatul muhakamah. Hukum setempat ni ambil umur 18. Kenapa umur 18? Sebab budak lepas SPM ni dia boleh kerja dah. 18 ni dia pandai cari duit lah. Tapi kalau dia sambung belajar, dia further dia study, maka atas bapak lagi lah untuk bayarkan dia punya zakat fitrah tu. Dan kalau di Selangor ni tuan-tuan, dia ada 3 kategori. Tuan-tuan kalau jenis makan beras super tempatan, RM7 tu munasabah lah. Tapi kalau muka tuan-tuan tengok muka beras mati je tiap hari, beras panjang tu kan, janganlah RM7 kan, tak baloi tengok kan. Itu kena RM21 punya tu. Dia tengok pada beras yang banyak kita guna pada tahun itu. Kalau beras super tempatan RM7 tu lah. Kalau beras super yang importnya 14. Kalau beras mati yang panjang tu, yang mahal sikit tu lah. Kalau mahal sikit, mahal banyak lah. Maknanya tu kalau banyak dalam setahun tu lebih kurang 6 bulan, separuh daripada setahun tu kita banyak guna beras tu, maka atas amanah kita lah. Zakat kita bukan RM7 tapi RM21. Atas kita lah, kita je tahu, kita dan keluarga kita banyak guna beras yang macam mana. Dia berdasarkan cupak beras yang kita banyak guna dalam tahun itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita tengok sikit adab pada pagi raya nanti. Ini kita ambil kesempatan lah. Bukan kita nak ni Lailatul Qadar satu bab, tapi kita nak prepare supaya masuk Syawal nanti kita tak cairkan dosa dengan mudah aja. Pahala yang buat banyak ni jangan duk cair dengan dosa aja. Ramai orang mungkin excited sebab 2 tahun kita tak boleh beraya macam mana kebiasaan sebelum ni. Dengan keadaan kita semua tahulah PKP tu. Cumanya ada perkara yang kita ambil berat, iaitu antaranya ihtilat kita, pergaulan kita, persentuhan kita. Dia main dengan adik-beradik ni, dia tak kisah dan salam semacam je. Tak salam ni dengan orang luar je. PKP ni apa kita punya SOP ni, tapi kadang-kadang dengan adik-beradik dia tak ada benda tu. Maka walaupun tak ada benda tu, yang ada yang ambil ringan benda ni, tapi bab agama kita dahulukan. Saya ambil secara ringkas. Yang pertama, kita kena kenal siapa mahram kita. Mahram ni maknanya orang yang haram kita kahwin. Mak kita, kakak kita, adik perempuan kita, makcik kita. Maka itu namanya mahram. Jangan sebut muhrim. Muhrim, orang yang sedang berihram. Kawan-kawan kita pergi buat umrah sekarang kan, dia pun nak kerja 10 akhir Ramadan ni, yang berihram tu. Itu namanya muhrim.
orang yang sedang berihram. Mahram, orang yang haram kita kahwin. Orang kita kena sebut betul lah. Kau berjalan dengan muhrim kau, bukan muhrim. Salah tu, kita kena sebut mahram. Tak apalah, kita main masjid ni kita tahu sikit lah, perbetulkan pronunciation itu. Okey, mahram. Yang pertama, orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita, saudara yang paling dekat dengan kita, darah daging yang paling dekat dengan kita yang sudah batal wuduk, sepupu. Itu paling dekat. Sepupu ni paling dekat. Sepupu kita, maknanya anak kepada pakcik kita, anak kepada makcik kita, mak saudara kita. Anak dia tu adalah sepupu kita. Sepupu dah boleh kahwin dengan kita, maka persentuhan kita dengan perempuan yang namanya sepupu termasuk dalam batalkan wuduk. Rapat macam mana pun, kadang-kadang rapat sungguh daripada kecil, dia membesar rumah nenek yang sama kan, memang rapat. Close macam mana pun, nama kata sepupu ni sebab boleh kahwin, maka persentuhan itu boleh batal wuduk. Jagalah supaya pahala kita duk kumpul ni tak cair macam tu je di bulan Syawal. Memang kita salah minta maaf selamat raya, minta maaf dengan manusia, dengan Tuhan buat dosa. Jadi tak selesai masalah tu. Yang kedua, ipar. Kita lelaki, kita ada adik ipar contoh perempuan. Kita umur 50 dah. Adik ipar kita umur 17 lepas SPM. Memang rapat sebab dulu kecil kita dudukung ya. Mula-mula kahwin dengan kakak dia, isteri kita tu lah. Lah dia besar umur 17, 18. Rapat dengan dia, rapat macam mana pun, nama adik ipar ni salam batal wuduk sebab kita boleh kahwin dengan dia. Andai kata bercerai atau meninggal dengan pasangan tu, boleh kahwin dengan dia, saling tikar orang kata. Yang ketiga, biras. Biras, semua faham kan lah, biras ni sama-sama level menantu lah. Pak Haji A ni pak mentua kita. Kita kahwin dengan anak perempuan dia, kita menantu dia. Dia ni ada anak lelaki. Anak lelaki dia kahwin dengan satu perempuan. Perempuan ni menantu Pak Haji ni, kita pun menantu Pak Haji ni. Sama-sama menantu ni, kita sebut semua, faham biras. Maka biras ni kadang-kadang dia rapat, dia pergi travel sama-sama dengan keluarga kan. Cuti dah kahwin, dah kenal pun 20-30 tahun dah berkeluarga ni kan. Biras rapat macam mana pun, batal wuduk. Yang ketiga. Yang keempat, mak saudara untuk kita ni. Mak saudara, orang Kedah atau mak menakan. Mak saudara ni tuan-tuan, 3 jenis. Satu jenis sahaja yang tak batal wuduk. 2 lagi batal wuduk. Maka kita kena kenal lah mak saudara kita macam mana ni. Yang pertama, mak saudara tak batal wuduk ni, mak saudara yang daripada darah daging mak dan ayah kita. Saudara kandung mak dan ayah kita. Kakak ayah kita. Adik perempuan ayah kita. Kakak mak kita, adik perempuan mak kita, tu mak saudara kita. Yang dia tu peluk cium tak batal wuduk, mak saudara kita. Yang kedua, mak saudara tapi batal wuduk. Mak saudara sabit dengan sebab kahwin dengan bapa saudara kita. Itu batal wuduk. Pak mat ni pak saudara kita. Dia ni abang ayah kita kata contohlah. Pak mat ni memang bapa saudara kita. Dia kahwin dengan satu perempuan namanya Minah. Minah ni mak saudara kita, sabit je ni. Maka jangan buat salam tak sesuka lah. Minta maaf ya maklum, minta maaf ya mak ngah selamat raya. Batal wuduk tu. Janganlah buat benda tu sebab apa? Mak saudara sabit je tu. Yang kita dengan dia bersentuhan batal wuduk. Kerana kita boleh kahwin dengan dia. Andai kata berlaku kematian atau penceraian. Yang ketiga, mak saudara juga batal wuduk. Walaupun nama mak saudara. Mak saudara belah pasangan kita. Isteri kita, dia ada mak saudara, belah dia. Andai kata tuan-tuan balik beraya belah wife, mesti akan jumpa banyak lah. Mak saudara semua ni belah dia. Maka hormat kita pada dia bukan bermakna kita mesti salam. Maka sekadar memadai dengan minta maaf dan sebagainya. Kerana persentuhan walaupun nama mak saudara, tapi mak saudara belah pasangan itu termasuk dalam yang membatalkan wuduk. Dan yang berikutnya adalah anak-anak saudara. Main nak salam, minta duit raya, biasalah budak-budak seronok kan. Maka anak saudara ni bila umur dia dah mumayyiz, maknanya kalau dia tu dah reti malu dia, kita pernah bincang dalam kuliah kat sini, ada tanda mumayyiz ini, dia pandai bawa diri, dia pandai nak mengira. Kalau dia pergi kedai, bagi RM1, beli gula-gula 50 sen, dia tahu ada balance 50 sen, itu memadai dah nama mumayyiz. Darjah 3, darjah 4, darjah 5 kadang-kadang dah mumayyiz walaupun dia belum balik. Ingat dalam mazhab Syafi'i, dia sudah bersentuh dengan kita batal wuduk. Siapa anak saudara yang kita batal wuduk dan tak batal wuduk, sama juga macam tadi, 3 juga. Anak saudara yang tak batal wuduk, anak saudara kita yang daripada adik-beradik kandung kita aja. Abang kita punya anak, adik kita punya anak, anak saudara kita, itu je tak batal wuduk. Yang kedua batal wuduk, anak saudara sabit. Mat ni anak saudara kita. Contohnya anak saudara kita Mat ni contoh dia.
dia adik kakak kita, dia adik abang kita. Dia kahwin dengan satu perempuan. Satu perempuan tu nama Minah. Minah tu anak saudara kita juga, tapi sebab sabit je kahwin dengan anak saudara kita. Dengan dia pun kita batal wuduk kerana anak saudara kita belah dia, bukan belah perempuan tadi. Dan yang ketiga batal wuduk adalah anak saudara belah pasangan kita. Isteri kita punya anak saudara belah keluarga dia. Sama juga macam tadi, kalau kita balik beraya belah keluarga, belah pasangan kita, maka kita akan jumpa banyak anak saudara belah isteri kita. Maka hati-hatilah kalau yang dah besar mumayyiz dan ke atas ni, maka persentuhan itu membatalkan wuduk untuk kita menjaga supaya ibadah yang kita puasa ni kita tak rosakkan dengan dosa yang banyak di bulan Syawal nanti, insya-Allah. Saya cukup sekali itu, saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan ada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sidang Jumaat yang saya kasih, selamat datang ke Surah Nurul Ikhlas. Terima kasih kerana memilih Surah Nurul Ikhlas. Kita ada satu dua perkara sebelum kita menunaikan solat Jumaat, iaitu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail akan berlangsung pada malam ni 22 April Jumaat bersama dengan Ustaz Syahir Ridwan, dan pada hari Sabtu bersama dengan Ustaz Meja Muhammad Nizam, dan pada hari Ahad 24 April bersama dengan Ustaz Muhammad Izzuddin. Dan tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ingin bersahur di surau, tuan-tuan boleh bawa sendiri ya. Surau tidak menyediakan, tuan-tuan boleh bersahur dan berbuka di surau. Dan seterusnya ialah kuliah zuhur ya. Kuliah zuhur pada hari Isnin 25 April bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Rashidi. Untuk pengetahuan semua ya, kuliah zuhur pada setiap hari Isnin, Rabu dan hari Jumaat. Hari Jumaat kita adakan tazkirah Jumaat. Itu saja daripada saya. Sekarang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.